Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nadir qulubana bi nuriyatika ma la wa ta'adha bi nur syamsika abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma zidna fahma, Rabbi zidna ilma zidna fahma, Rabbi zidna ilma zidna fahma, amma ba'd. Yang dihormati sidang penonton, terutamanya warga Yusin dan juga pendengar dari seluruh negara. InsyaAllah pada sesi ini saya akan berkongsi sedikit perbincangan, makluman dan juga ulang kaji terhadap yang pertama berkenaan dengan Ramadan, dan kita kaitkan Ramadan itu dengan COVID-19 dan juga PKP yang kita lalui, dan seterusnya pengalaman tersebut kita kaitkan dengan isu-isu ataupun persoalan-persoalan berkenaan dengan muamalat seperti pengurusan harta, zakat fitrah, kemudian sedekah dan juga amalan-amalan yang lain. Untuk pendahuluan, izinkan saya menyatakan sedikit tentang Ramadan. Jadi kita dah sedia maklum puasa di bulan Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5. Ianya telah dipadukan oleh Allah SWT pada tahun kedua Hijrah, iaitu selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Maka pada tahun kedua, pada bulan Syaban, Allah telah memfardukan ibadat puasa selama sebulan. Jadi sepanjang hidup Rasulullah SAW, Rasulullah telah berpuasa sebanyak 9 kali. 8 kali hari dalam sebulan itu adalah 29, dan satu tahun tu Rasulullah berpuasa 30 hari pada bulan Ramadan tersebut. Dalam bulan Ramadan juga kita melihat tentang satu peristiwa besar yang dilalui oleh Rasulullah SAW yang boleh kita kaitkan dengan apa yang kita alami sekarang. Rasulullah SAW dan juga para sahabat telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk berperang, apa yang dipanggil sebagai Badar Kubra, pada tahun kedua Hijrah pada hari 17 Ramadan. Apa signifikan peristiwa itu dengan kita? Jadi bila kita tengok nanti kita akan melalui ibadah puasa, kita akan memerangi hawa nafsu. Jadi kalau kita tengok macam mana Rasulullah SAW, dia memerangi hawa nafsu, makan, minum, tak boleh makan dan minum, dan juga memerangi kafir musyrik Mekah. Jadi di situ kita tengok peristiwa ini kalau nak kaitkan dengan COVID nanti yang kita akan bincang adalah kita zoomkan kepada salah seorang sahabat besar, iaitu Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia adalah termasuk orang yang awal memeluk Islam dan juga salah seorang daripada 10 orang Al-Mubasysyarah bil Jannah. Jadi dalam peristiwa Badar Kubra tersebut, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah terpaksa membunuh ayahnya sendiri. Jadi betapa kita lihat sebelum hijrah ke Madinah diseksa, umat Islam diseksa. Kemudian beramai-ramai Allah telah menyuruh untuk berhijrah ke Madinah, tapi menghadapi cabaran besar untuk mempertahankan akidah. Tapi kita lihat waktu di Madinah itu, di Mekah sebelum itu Rasulullah telah menanamkan akidah yang amat jitu kepada sahabat. Jadi di antara amalan yang kalau kita susuri adalah dengan membaca Quran dan juga berzikir. Tahun sebelum hijrah itu difardukan ibadat solat. Jadi kesepaduan 3 amalan-amalan tersebut telah membantu menguatkan akidah umat Islam untuk berperang dan juga menang dan membentuk negara Islam Madinah. Nak menceritakan semula berkaitan dengan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah tadi, dalam peristiwa Empayar Islam, antaranya wabak taun yang melanda di Syam. Iaitu waktu itu Sayyidina Ubaidah Al-Jarrah mengetuai Angkatan Tentera Islam di zaman Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar telah mengutus surat kepada beliau untuk pulang ke Madinah supaya dia tidak terkena wabak tersebut. Tapi dia menolak dan akhirnya dia wafat di Syam. Jadi itu kita kata sedikitlah berkenaan dengan sejarah puasa, kemudian sejarah bagaimana Rasulullah berjuang dan juga susut subuh sahabat Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi melihat kepada apa yang berlaku sekarang ni, kita telah dilanda COVID-19 dan di Malaysia telah diperkenalkan PKP. Kita terbatas pergerakan. Jadi kalau kita melihat kepada pergerakan yang terbatas, nanti kita akan menyambut pula bulan Ramadan. Jadi melihat kepada itu, sewaktu puasa itu kita akan melawan apa? Kita akan berperang dengan hawa nafsu.
Kan kalau kita kata sebelum ni payah nak baca Quran sebab kerja, tapi setelah PKP sekarang dah sebulan ya, kita cuba muhasabah balik. Boleh tak kita istiqamah baca Quran selama sebulan? Boleh tak kita berzikir? Ada tak kita allocate masa untuk membuat aktiviti tersebut? Sebelum ni alasannya besar, sekarang ni dah macam tiada alasan lagi. Jadi setelah melalui tempoh sebulan, nanti kita akan melalui masuk bulan Ramadan, maka kita dah boleh serba sedikit melawan hawa nafsu, mendidik hawa nafsu kita untuk beribadat pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan juga, sekiranya kita nak kaitkan dengan pengurusan harta, kefarduan zakat fitrah difadukan pada 2 Hijrah juga dalam bulan Ramadan. Jadi umat Islam yang mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kepada dirinya dan juga ahli keluarganya. Jadi persoalannya sekarang kita berada dalam PKP. Jadi macam mana kita nak lunaskan tanggungjawab tersebut? Salah satu cara yang kita nampak sekarang ini adalah melalui online. Jadi itu kita kata alhamdulillah kita syariat syariat dia adalah berbentuk yang kita kata meraihkan teknologi dan juga apa yang bermanfaat kepada manusia. Jadi selama mana ia tidak bercanggah dengan syarak, maka segala teknologi baru boleh digunakan. Dalam konteks ini, maka kewajipan zakat fitrah boleh ditunaikan melalui online payment. Dan juga kita menunggu juga, mungkin nanti akan ada SOP pembayaran zakat fitrah di masjid ataupun di mana-mana tempat yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Yang menariknya tentang kadar zakat fitrah pada tahun ini, Negeri Kedah telah memperkenalkan kadar yang terendah zakat ini, iaitu RM5 bagi seorang Muslim untuk membayar zakat fitrah. Dia ada RM5, RM7, RM14 dan RM21. Macam kami penduduk di Negeri Sembilan, kadar fitrah dia adalah RM7. Itu kewajipan pertama yang perlu ditunaikan di dalam bulan puasa, tu zakat fitrah. Dan yang kedua, di antara amalan sunat yang digalakkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan dan melibatkan harta adalah dengan membelanjakan harta untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Pusat Wakaf dan Zakat USIM menyediakan instrumen bagi umat Islam, khususnya warga USIM dan amnya umat Islam di Malaysia, untuk sama-sama menyumbang wang bagi menyediakan makanan kepada pelajar-pelajar yang ada di kampus ini. Jadi amat digalakkanlah untuk sama-sama menyumbang dan mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Rasulullah juga diriwayatkan bersedekah seperti ayat yang lalu, maksudnya dia bersungguh-sungguh bersedekah pada bulan Ramadan. Jadi itu antara kita kata amalan-amalan berkaitan harta yang boleh kita laksanakan. Cuma metod dia berbezalah. Kalau dulu kita mungkin boleh pergi ke masjid, boleh pergi ke mana-mana, tapi sekarang ni dengan adanya online, jadi masih ada mekanisme yang sesuai untuk kita melaksanakan ibadat tersebut. Selain itu, jadi ada persoalan juga kita lihat waktu zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat yang tiada harta, dia mengadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang ada harta dia boleh menderma, dia boleh berwakaf, dia boleh bersedekah, tapi kami tiada harta. Jadi amalan diorang lebih baik daripada amalan kami." Jadi Rasulullah telah menyarankan mereka untuk beramal dengan amalan ini. Apa itu amalan tersebut? Iaitu dengan membaca 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, dan cukupkan 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini amalan yang dilakukan selepas solat fardu. Jadi Rasulullah kata dapat pahala seperti mana orang yang bersedekah. Dan diriwayatkan juga amalan ini akan menghapuskan dosa walaupun seperti buih di lautan. Jadi itulah kita kata Islam ni agama yang syumul. Untuk orang kaya ada kaedah untuk mendapatkan pahala sedekah. Untuk orang yang miskin tak berharta, dia boleh melakukan amalan-amalan seperti zikir yang pahalanya sama seperti mana orang yang ada harta. Jadi gitulah, macam itulah kita berada dalam PKP disebabkan oleh COVID. Jadi itu tidak menghalang kita untuk melakukan ibadat, terutama ibadat yang berkaitan dengan harta, muamalat. Jadi cuma kita kena melawan hawa nafsu kita, bisikan-bisikan hawa nafsu yang sering membisikkan perkara yang negatif sekiranya kita ingin melakukan kebaikan. Jadi itu sajalah pengkongsian saya pada hari ini. Mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.